Yo, what's up, Re? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, Re. Jumpa lagi ada saya di sini. Walonjong, salam lonjong. Iya. Apa kabar kawan-kawan? Semoga semua dalam kondisi yang sehat, Re, ya. Amin ya robbal alamin. Oke, guys, sesuai dengan tajuk di video saya kali ini, karena sememangnya ada yang request juga, dan memang sudah lama kita tak mereview ya channel dari Arus Story nih, guys. Wah, ini yang menakutkan, guys, ya. Tentara dari neraka memang buat bulu Roma meremang, guys, ya. Oke. Sebab GGK Malaysia digeruni. Wah, dan ternyata ini adalah antara komando yang paling berbahaya di dunia, guys. Siapa yang sangka negara kecil tapi untuk komando, wah, ternyata sangat paling berbahaya di dunia. Auto ketar-ketir nih saya nontonnya nih, guys. Kita akan coba nonton bersama-sama, guys, seperti apa videonya. Tapi ya seperti biasanya hanya sekedar mengingatkan untuk kawan-kawan yang mungkin belum sholat, jangan lupa sholat dulu. Dan saya letakkan di Shopee yang ada di bawah video ini. Siapa tahu mungkin kalian berminat untuk shopping, boleh kalian check out sekarang juga. Dunia auto terdiam, GGK Malaysia ternyata dianggap terlalu berbahaya. Sampai tentara Amerika mengakui tak sanggup lawan. Ini gili betul, guys. Kita coba nonton. Oke, ini dia Arus Story. Oke. Kenapakah satu pasukan kecil dari Asia Tenggara yang jarang muncul di media antarabangsa boleh buat tentera kuasa besar dunia diam dan hormat? Kenapa setiap kali latihan bersama, anggota luar hanya mampu berkata satu ayat, mereka lain macam? Hari ini kita bongkar kenapa gerak khas Malaysia GGK bukan sekadar komando biasa, tetapi antara pasukan paling ditakuti dalam senyap. GJK bukan dilahirkan dari latihan ringan. Mereka ditempa dalam hutan, lumpur, lapar dan sunyi. Itu dia. Berhari-hari tanpa tidur. Mana lebih hebat, bang? Myanmar dan ketenteraan Myanmar beda jauh lah. Mungkinlah ramah hok tengok ranking Saya baca komen bawah tu ramah tengok ranking. Dan kebanyakan orang tengok ranking. Kalau kira kata dalam Asia ni 1 sampai 5 kat kita boleh kira lah. Tahun 2000 ini seperti logat Pantai Timur, guys, betul tak? Ini kawan-kawan boleh komen lah ya. 24 kau tak tahu. Kalau sebelum ni nombor 1 Indonesia, nombor 2 Vietnam, nombor 3 Thailand, nombor 4 Myanmar, nombor 5 Malaysia. Tahun 2024 kau tak tahu. Cuma pendapat kau ni kau tak tengok ranking, kau tengok sejarah hak lepas. Ya. Demo ingat 1993 di Mogadishu, Somalia. Oh iya. Hak masuk lagi kat Muhammad Farah Aidid tu unit apa hak masuk? Tu tentera negara nombor 1 dunia tu. Ya. Amerika. Unit mana hak masuk ni? Delta. Unit Ranger tu. Tengok jadi gapo? Jadi nasi kerabu bah. Tu kalau kata askar Malaysia tak pergi tolong, jadi belajar bah. Ya. Jadi kita tengok sejarah. Lagipun satu lagi, Sain kahwin besok cerita. Sebab Thailand ni dia ada training dinamo Operation Cobra Go setiap tahun dengan askar US. Okey. Kebanyakan Green Valley lah hari kan. Lepas tu ada hak masuk pergi training di Malaysia. Okey. Jadi bila balik daripada Malaysia, dia cerita kepada saing kahwin, dia kata tak boleh pergi. Dia tak boleh tahan. Unit khas tentera hak Malaysia training ni, askar US tak boleh tahan. Dia dalam segi survivor dalam hutan, dia panggil hutan hujan. Tempat kita dia panggil hutan hujan, dia panggil. Dia tak meheh dalam segi tu. Dia tak main. Puak-puak ni dia tak main. Walaupun dia nombor satu dunia sekalipun. Okey, biar betul. Dia kalah.
situ. Uyuh. Dia kahwin nak share pendapat kahwin. Demo nak bahas lagu mana tu suka hati lah. Ni kahwin nak royak Ya. pendapat kahwin. Kalau segi survivor memang dia kalah lah. Tu Tapi memang betul lah guys, kalau kita membicarakan tentang tentara-tentara US Amerika guys ya, terbukti mereka cukup ketar-ketir, auto kocar-kacir ketika melawan tentara Vietnam. Nah, kalau masih ingat tak? Dengan Vietnam pun Amerika dah koyak rabak lah guys ya. Mereka tak boleh menghandle tentara-tentara dari Vietnam yang bersembunyi dalam hutan-hutan itu, mereka tak boleh cover guys ya. Amerika itu coba Vietnam bos ya. Tapi ya itulah. tentera nombor 1 dunia tu. Ya, macam mana kalau tak hebat JJK tu, Mak Saleh tak buat dokumentari cara survival dalam hutan apa semua. Dia boleh sebut atau perang. Dia bukan sehari, bukan seminggu. Bertahun-tahun. Dia kena pergi situ. Tak payah ambil 1993 lah, ambil tahun 2013. Dia lahak Datu. Operasi ke apa? Operasi Daulah. Tengok. Hebat tak hebat. Habis gitu ya. Waktu habis gitu ya. Tu perang tu berpengalaman dalam perang tu berpuluh tahun tu. Jadi kita jangan duk penuh sangat. Jangan duk penuh sangat. Bagi kawan tentera Malaysia memang hebat. Hot tu. Ranking kawan tak ambil kira. Minta maaf lah. Demo nak ambil kira ranking, demo punya pasal. Terima tu. Assalamualaikum. Track recordnya ini guys ya, karena seperti kita tahu tentara daripada Malaysia ini telah menjalankan berbagai misi dan cukup terkenal juga guys di dunia guys ya. Kisah tentera Malaysia kebal salji. Ya, betul. Kisah ini berlaku pada tahun 1995 apabila pada waktu itu kerajaan Malaysia telah menghantar seramai 100 anggota tentera daripada Batalion ke-4 Regimen Askar Melayu Diraja untuk menjalani latihan ketenteraan di New Zealand. Latihan yang dinamakan Exercise Suman Warrior telah membabitkan anggota tentera dari 5 buah negara iaitu Singapura, United Kingdom, Malaysia, Australia dan New Zealand. Latihan yang diadakan di kaki Gunung Gua Pehu ini bertujuan menguji kekuatan fizikal dan mental ketenteraan kelima-lima negara selain mereka turut diuji untuk melakukan latihan tempur dengan keadaan iklim serta geografi di kawasan pergunungan bersalji. Selang beberapa hari, latihan itu berjalan dengan keadaan suhu 30 darjah Celsius bawah paras beku. Pada waktu itu mula kedengaran siren ambulan berulang-alik mengambil anggota tentera yang mengalami hipothermia. Namun apa yang mengejutkan, anggota tentera yang mengalami kesakitan itu bukanlah datang daripada Malaysia, namun mereka yang dilaporkan mengalami hipothermia adalah seramai 20 anggota tentera New Zealand, 15 anggota tentera United Kingdom, 30 anggota tentera dari Australia dan 60 anggota tentera dari Singapura. Dan hanya seorang sahaja anggota tentera dari Malaysia yang dikejarkan ke hospital yang mana kakinya terseriuh semasa sedang beriadah. Malah sewaktu masa rehat latihan, tentera Malaysia tidak gemar untuk berehat dalam kemah, namun sebaliknya mereka menggunakan masa yang terluang untuk beriadah bermain sepak takraw di kawasan salji. Demikianlah kelebihan mental dan fizikal yang ada pada anggota tentera Malaysia meskipun tidak terbiasa dengan keadaan dan suhu iklim sejuk, mereka masih mampu menyesuaikan diri serta memanfaatkan pengalaman dengan sebaiknya. Jangan main-main dengan askar Malaysia. Keberanian kita dikagumi tentera Amerika dan juga penduduk Somalia. Ujar mereka, jangan main-main dengan askar Malaysia. Mereka nampak kecil tetapi apabila di medan perang mereka tak akan berundur. Itu adalah kata-kata tentera Amerika Syarikat. Askar Malaysia apabila di medan perang, tentera Amerika Syarikat pun tidak seperti mereka. Itu pula kata-kata orang Somalia. Nyata penghormatan itu amat layak untuk tentera Malaysia yang berperanan menyelamatkan tentera Amerika Syarikat yang terkandas di pasar Bakara selepas helikopter mereka terhempas. Bukan saja tidak berundur di dalam peperangan, keberanian askar Malaysia juga dikagumi kerana semuanya mahu bersama berjuang. Malah keberanian mereka menimbulkan kesukaran pula kepada ketua pelatun untuk membuat pilihan siapa yang mahu dibawa ke medan perang kerana semuanya mahu bersama. Tidak ada langsung keluhan kerana dipilih berperang, tetapi ramai yang kecewa tidak dibawa bersama bersabung nyawa. Situasi itu tentu sekali dirasai oleh Ketua Company A-19 Regimen Askar Melayu Diraja RAMD Major Besara Aziz Abdul Latif, yang menjadi orang pertama menerima arahan untuk menghimpunkan pasukannya bagi misi ke Pasar Bakara 22 tahun lalu.
Apa yang paling sukar beliau lupakan ialah bagaimana anggotanya terpaksa berlapar ketika berhimpun sebelum peperangan bermula. Hanya kek yang sempat menjadi alas perut sebelum berdepan hujan peluru untuk menyelamatkan 70 anggota elit Amerika Syarikat US Ranger yang ditawan militer Somalia di Lubuk Pengganas. Ya intinya mereka-mereka ini berani mati guys, serius ya. Berani mati loh ini. Gigi ini luar biasa sih. Kisah ini berlaku sekitar tahun 2000. Malaysia yang merupakan sebuah negara yang mengamalkan dasar luar yang berkecuali dan tidak ada konflik dengan mana-mana negara. Okey. Namun walaupun pendirian Malaysia sedemikian, pada waktu itu masih ada negara yang sengaja menimbulkan ketegangan. Akibat ketidakpuashati tentang beberapa perkara mengenai dasar Malaysia, negara berkenaan telah pun mengeluarkan kenyataan yang mengganggu-gugat kedaulatan negara dengan mengatakan hasrat akan melancarkan peluru berpandu terhadap Malaysia. Waduh. Lantaran perkara itu, Negara mana Komando itu? Malaysia telah pun melancarkan satu misi sulit dengan menyusup masuk ke negara itu. Negara Selepas mana ni? berada di kawasan ketenteraan negara itu, Komando Malaysia sekali lagi berjaya menyusup masuk ke kawasan simpanan senjata peluru berpandu yang dikatakan akan digunakan untuk menyerang Malaysia. Tanpa membuang masa, Komando Malaysia telah bertindak dengan menampal stikar bendera Malaysia pada peluru berpandu tersebut dan terus ya, pulang. pernah dengar aku. Selepas daripada kejadian itu, negara berkenaan terus berdiam diri dan tiada lagi kedengaran kenyataan yang berbau serangan. Demikianlah kehebatan pasukan khas Malaysia dan mereka sentiasa bersiap sedia untuk mempertahankan kedaulatan negara Malaysia. Guys, cerita ini tuh udah sering sekali aku temukan guys. Udah sering sekali aku dengar. Dan sampai sekarang sebenarnya aku masih tertanya-tanya, sebenarnya negara mana guys yang dimaksud? Hah? Dan ketika saya baca-baca komentar, nah nampaklah sebuah komentar ini. Cerita tampal stiker dekat peluru berpandu itu memang real wujud. And then negaranya, aku tak pastilah guys ya, tak pastilah ini betul atau tidak, tak pasti ya. Kawan-kawan mungkin lebih paham daripada saya, mungkin boleh komen di kolom komentar. Aku sering sekali guys mendengar cerita tampal stiker itu ya, stiker logo bendera Malaysia di peluru berpandu itu sering sekali aku dengar guys. Tapi aku masih tertanya-tanya negara mana yang dimaksud. Biar betul guys, memang betul di negara. Oke, aku tak berani menjawab ya, karena aku pun juga tak pasti lah guys ya. Tapi yang jelas ini wah luar biasa sih guys ya. Patutlah dijuluki oleh kebanyakan negara-negara luar ya, tentara dari neraka ya, memang salah satunya ini guys. Oke, kita lanjut lagi. Video yang kat belakang saya ni dia menunjukkan terjunan tepat payung terjun yang dilakukan oleh sebuah pasukan khas sempena sambutan Hari Kebangsaan 2023. Unit pasukan khas ni adalah daripada PDRM yang dikenali sebagai VET-69 ataupun nama glamour dia Komando 69. Nak senang Komando faham 69. sebab apa nama dia dikenali sebagai Komando 69, jom saya bawa anda semua kembali ke zaman darurat. Menteri Dalam Negeri pada waktu itu adalah Tun Dr. Ismail yang merupakan seorang negarawan yang mempunyai terlalu banyak jasa kepada negara kita. Doakan saya ada masa suatu hari saya akan buat video cerita pula pasal arwah Tun Dr. Ismail ni. Berbalik kepada Komando 69, idea penubuhan VET-69 ni memang datang daripada Tun Dr. Ismail. Nak ada satu unit khas daripada pasukan polis untuk membantras aktiviti komunis kat negara kita. Pada Oktober 1969, 1,600 pegawai dan anggota daripada pasukan polis hutan mereka memohon untuk join pasukan VET-69 ni. Yang lulus basic commando training test hanyalah 60 orang saja. Satu pasukan Special Air Service SAS daripada British dihantar ke Fort Kemar yang terletak di negeri Perak. Akhirnya hanya 30 orang sahaja pegawai dan anggota yang lulus untuk membentuk nukleus pertama pasukan polis hutan 69. Dan 69 pasukan ini itu awalnya ya. menjadi mimpi ngeri buat gerila Malayan National Liberation Army sewaktu Second Malayan Emergency. It's very tough. It's mental and physical challenging. Apa ini?
My Story, The Merdeka Speed of the... Good afternoon, everyone. I am Lieutenant Yun from Camp Istana Mersing, 22 Commando Regiment. This year, I'm 26 years old. Yun. This interest since I was Yun. young, since I was 15 years old. Serving for my country and becoming a soldier is an honor and it's a pride. I feel like if I have not done this in my life, I would have regretted it, and that's why that pushed me to join the military. Malaysian Army Special Force, also known as GK Group Gerahas, is a special force of the army. It specializes in special taskings. Therefore, it has to go through different kind of Gerahas. specialized trainings, also known as basic commando course. After we have passed the basic commando course, then we will have to send to these different specialized trainings, which is created in Special Warfare Training Center. So we have land, air, or even amphibious training. So these three types of specialized trainings will differentiate us with other Malaysian army. So far for me, the hardest training that I've conducted is the action course. It's an audio experience of my life. Seriously very tough. It's mental and physical challenging. A course that actually designed to test your physical and mental strength, to see how far you can go, how far Yeah. you are determined to become a qualified special force. Betul lah At guys first, ya. when I told them that I want to Betul, join the army, they will say it's totally nonsense. For them, it's better for you to work outside, get a better salary rather than joining the military, because joining the military means you have to go through a lot of challenges in your life. They didn't show Yun. the support at first, but slowly I show my determinations. I show my efforts that I really want to join this. So I slowly convinced them, and in the end, they supported me to join the military. I don't Yun ini put myself China on ya? because of your skin color, because of your race, whatever. We are all together. We are having trainings together. As a leader, I have to show the welfare of another is the thing that we have to prioritize all the time. With that, I could actually show a good example in leadership, so that I have a grip on them. Guys, ini sorry to say ya. Ada satu soalan nih untuk kalian. Yun ini nampaknya bukan rakyat Melayu guys. Dia rakyat China guys nampaknya guys. Betul tak? Dari namanya aja Yun. Mata agak sedikit sipit guys. Ini aku baru perasan guys. Ternyata yang boleh join dengan militer, apalagi gerak khas seperti ini, ternyata tidak hanya orang Melayu saja guys ya. Nampaknya Yun ini berbangsa Cina guys, bukan Melayu guys. Wah, ini sih luar biasa sih guys ya. Jadi dia berani betul untuk mengabdi kepada negara guys. Ya kan? Biasanya kan kalau orang Cina kan ya berbisnis, atau mungkin ya sekurang-kurangnya melanjutkan bisnis dari orang tuanya. Tapi ini lain macam nih guys, Yun ini. Dia mengambil jalan ya, mengabdi kepada negara dengan menjadi militer, gerak khas pula. Wah, mantap. Oke, kita lanjut lagi guys. I could actually show a good example in leadership, so that I have a grip on them. Joining the Mantul. military means you have actually have little freedom. Entertainment, lepak with friends is you have very limited time. You have to sacrifice your time for your works. Like me myself, very limited time. That is the biggest challenges. You must Luar prove biasa. the determinations. You must prove the consistency that you Yeah. wish to join the army. It's a long journey. You have to take slow and steady to see whether you yourself can cope with the trainings. Happy Merdeka to all nations. Selamat menyambut Hari Kemerdekaan ke-68. Happy birthday to Malaysia and to all nations. Enjoy holiday. Luar biasa. Korang tahu tak, bukan senang nak jadi komando ni. Ya. Mengikut pusat latihan grup gerak khas di Kamp Sungai Gerak Udang khas. Melaka, mana-mana anggota tentera yang nak sarung beri hijau kena lalui latihan lasak yang mencabar ketahanan mental dan fizikal diorang selama 12 minggu. Latihan tersebut merangkumi beberapa peringkat. Contohnya camp, hutan, paya dan laut. Tapi kena ingat, setiap kali pengambilan anggota komando ni, bukan semua peserta akan berjaya tau. Lebih separuh daripada diorang berpotensi untuk gagal habiskan latihan dan jadi anggota tentera biasa semula. Setiap tentera akan diuji dengan macam-macam bentuk latihan. Okey. Antaranya jalan lasak sejauh 160 km, dayung buat tempur sejauh 120 km, cabaran hidup di dalam paya dan juga latihan perairan. Siapa yang ada keupayaan yang tinggi je mampu untuk tamatkan latihan ni dan dapatkan beri hijau.
Baru-baru ini, 12 pegawai dan 80 anggota Tentera Darat Malaysia TDM telah menyertai grup gerak khas GGK dan seramai 9 pegawai serta 60 anggota tentera je yang berjaya tamatkan kursus asas komando. Salah seorangnya adalah penuntut berbangsa Cina, Lieutenant Muda Chan Mingyun. Betul kan? Perakaunan Universiti Tunku Abdul Rahman Utah dan dianugerahkan beri hijau atas kejayaannya menamatkan latihan. Kita bukan legenda yang dicipta. Mereka adalah hasil disiplin, iman, dan kesetiaan. Di saat dunia menilai kekuatan melalui angka dan teknologi, Malaysia memilih jalan berbeza, membina manusia luar biasa. Dan itulah sebabnya, GGK kekal dihormati, walaupun jarang disebut. Jika pasukan senyap ini saja sudah buat dunia terdiam, bayangkan apa lagi yang Malaysia simpan, yang belum kita tahu. Teruskan bersama Arus Story, kerana ada kisah Malaysia. Iya, itulah guys ya, patutlah kalau disebut dengan tentara dari neraka kan. Sampai-sampai tentara US sendiri, tentara Amerika mengakui tak sanggup ya ketika ikut latihan dengan tentara GGK ini. Mereka tak sanggup guys ya, auto ketar-ketir nampaknya ya. Tapi memang betul lah guys ya, aku pernah dengar sendiri kalau kita membicarakan tentang tentara Amerika dengan tentara Asia Tenggara, sebenarnya mereka ini nggak ada apa-apanya. Mereka hanya menang di teknologi saja guys. Teknologi mereka memang power guys, tapi untuk daya tahan tubuh, skill untuk menjadi seorang prajurit ya belum tentu guys ya. Itu maybe kita tak boleh seperti negara-negara macam US, macam UK, macam negara-negara yang cukup kuat ya dengan ranking yang atas ya, dikarenakan satu kondisi ya. Mungkin salah satunya adalah dari segi teknologi atau mungkin dari segi peralatan kita kalah kurang canggih guys. Tapi untuk skill ya saya rasa sama-sama guys. Dan terlebih lagi kalau kita membicarakan tentang ranking ya, nah ini ternyata ranking tidak bisa dijadikan sebagai barometer ya atau acuan ya, tapi lebih mengarah kepada track record dan juga pengalaman yang pernah dimiliki, yang pernah dijalankan ya, misi-misi yang pernah dijalankan oleh tentara tersebut, itu yang disebut hebat guys ya. Oke, so geng ya, macam mana boleh komen lah di ruang komentar guys. Tak sangka lah aku geng, ternyata memangnya Mamarika pun ya juga ketar-ketir ketika tengok pasukan GGK guys. Ya. Oke, so geng, gimana geng menurut komentar kalian? Boleh komen di ruang komentar ya. Oke, sepertinya cukup sudah untuk video kita kali ini, dan thank you yang sudah request dari di Instagram ya. Thank you sudah request, dan ya minta maaf guys apabila mungkin kalau ada kesempatan kata-kata baik dari awal video sampai dari video. Seperti biasanya kalau ada video menarik yang mungkin boleh kita sama-sama, silahkan kirim videonya di Instagram. Dan akhirnya saya Walonjong pamit dulu geng. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah melindungi kita semua. Amin ya rabbal alamin. See you, bye bye.